dalam ketiga-tiga situasi ni, situasi dia macam nampak sama je kan. Okay. Tapi ada perbezaan sedikit. So cikgu nak tanya. Okay, contohnya situasi pertama. Syarikat nak capai 95% jualan dalam masa 6 tahun. Dia tengah cakap diri sendiri ni. Okay. Sekarang 90% jualannya. Tu dia kata boleh capai ni. Dia kata macam tu. Okay, so berdasarkan situasi satu tu, apa yang kamu faham? Situasi satu tu merujuk kepada apa? Siapa boleh jawab? Jawab je, tak apa. Cikgu tak marah pun. On kan mic. Okay. Cuba jawab. Kita ada V, kita ada M, kita ada O. VMO. Okay. Visi, misi, objektif. So yang mana? Situasi satu tu berkaitan dengan apa? Visi. Apa? Visi. Betul. Macam mana kamu tahu tu visi? Penetapan perancangan melibatkan fokus dan perancangan jangka masa depan panjang. Jangka masa panjang. Jadi jangka masa panjang kat sini lebih daripada, kalau kat sini cikgu tulis sikit, maknanya lebih daripada 5 tahun. Perancangan dia lebih daripada 5 tahun. Jadi perancangan lebih daripada 5 tahun ni 6 tahun kan. So maksudnya tu fokus kepada visi. Okay. Kita pergi pula yang seterusnya, situasi kedua. Okay, situasi kedua. Ali sedang chat dengan pekerja dia. Hello Din, jangan lupa beri latihan internet banking pada staff macam tu lah. So, nak cakap pasal apa ni? Situasi kedua ni. Boleh agak-agak tak? Siapa boleh agak? Situasi kedua tu. Dia berkaitan dengan apa? Cuba. Maksudnya dia fokus dia kat sini adalah memberi latihan kepada pengguna ataupun maksudnya sumber lebih cekap. Sumber manusia lebih cekap. Pekerja tu sumber manusia lah. Okay. Jadi dia fokus pada apa ni? Misi Cuba. Misi. Betul tu misi. Cikgu tulis balik semula. Sumber dapat digunakan lebih cekap. Dapat digunakan. Sumber dapat digunakan lebih cekap. Ni lebih kepada misi lah. Okay, misi ni maksudnya kita agihkan sumber tadi mudah. Maknanya mudah nak agihkan sumber. Maknanya sumber tadi, contoh sumber ni sumber manusia. Okay. Sumber fizikal, peralatan dia maknanya dapat digunakan dengan lebih cekap. Dengan cara macam mana? Contohnya kita bagi latihan lah kepada pekerja. Okay. Okay, jadi yang ini bersamaan dengan misi. Okay, last sekali. Alice, di bahagian pengurusan dah beritahu semalam misi dan visi kena selaras dengan pengurusan yang lain. So yang ini lebih pada selaras. Okay, betul. Objektif. Okay. Pokok dia, maksud dia ni, dia punya keyword dia ni selaras. Okay, kalau yang ini maknanya staff lah. Kecekapan staff. Okay. So, itu berkaitan dengan situasi. So, kadang-kadang dia ada keluar soalan dalam soalan objektif.
Dia bagilah situasi. Pandai-pandai lah kamu tengok keyword dia kat mana. Okay, berkaitan dengan visi dan objektif. Okay, settle habis. Kita tengok soalan terakhir sekali. Okay, bolehlah salin soalan ni. Boleh salin dalam buku. Ini soalan SPM 2018 SPM 2018. Dia nak dua je. Dua misi, dua visi, dua objektif. Okay, kamu ambil je mana-mana jawapan dekat dalam maknanya dalam buku teks tu. Tapi ringkas je lah. Tak payahlah tulis banyak-banyak sangat. Maknanya apa yang kamu faham tentang visi, apa yang kamu faham tentang misi, apa yang kamu faham tentang objektif. Okey, cikgu beri masa lah sekejap. Bolehlah 2-3 minit. Okey. Tuliskan kamu punya jawapan dalam buku latihan. Tulis tarikh dengan hari-hari ni. Okey. Cikgu, soalan atas tu nak buat dalam buku tak? Yang ada gambar orang tu ke? Ya. Ada gambar orang tu tak apa, nanti cikgu masukkan dalam Telegram. Cikgu Okay. yang ni buat yang ini dulu. Cikgu akan beri jawapan teruslah, senang sebab soalan visi, misi dan objektif ni kadang-kadang murid sukar dia nak dapatkan jawapan, okey. Tapi kalau kamu tengok dekat buku teks tu senang je, kamu ambil je dua maksud ataupun maksud dengan konsep ataupun tujuannya hampir sama je. Okey. Jadi kamu boleh ambil dekat maksud tu. Okey. Tapi kamu kena fokus pada perniagaan lah. Dia visi ni apa? Tujuan dia apa dalam perniagaan tu? Kena sesuaikan dengan jawapan kamu. Okey, cikgu tulis jawapan dia. Kamu cek sama-sama dengan cikgu. Okey. So, kepala jawapan untuk soalan macam ni tak perlu kepala jawapan lah. Ataupun kamu tulis macam ni. Nombor 1. Tujuan visi ditetapkan. Inilah. Okey. Yang pertama. Buat macam tu je. Senang je. Okey. Sebab dia fokus pada visi. Jadi kita pun tulislah visi. Visi untuk apa? Okay, kita dah cakap tadi yang senang. Maknanya kita kata nak mencapai matlamat jangka masa panjang. Okey, mencapai matlamat dalam jangka masa panjang. Okay, ini untuk visi. Memang fokus dia untuk jangka masa panjang. Contohnya 5 tahun ke atas. Maknanya melebihi 5 tahun. Tulislah situ melebihi 5 tahun. Melebihi 5 tahun. Ataupun kamu kata jangka masa panjang tu pun dah sebenarnya
refer kepada melebihi 5 tahun tu. Okey? Okey, itu jawapan yang pertama. Okey, sebab dia nak 2, carilah satu lagi. Yang senang je. Ialah tujuan dia untuk menetapkan hala tuju. Okey, menetapkan hala tuju. Okey. Hala tuju ni apa? Hala tuju ni macam masa depan dia lah. Apa yang dia nak tetapkan? Apa yang dia nak rancangkan untuk hala tuju perancangan organisasi tu untuk masa depan dia? Apa dia? Okey. Jadi dia kena tetapkan hala tuju organisasi tu. Okey. So dapat 2 markah kat situ. Boleh tulis satu lagi. Sebagai garis panduan. Okey. Sebagai garis panduan. Sebagai garis panduan Dah tutup pula. Okey, sebagai garis panduan Yang nombor 3 tadi sebagai garis panduan. Okey, sebagai garis panduan. Bolehlah. Okey. So, itu visi. So, dapatlah 2 markah. Okey. So, sekarang ni nombor 2 pula. Misi. Misi. So, misi dia, tujuan dia untuk apa? So, yang pertama, kamu boleh tulis untuk misi ni untuk mengagihkan sumber. Mudah untuk mengagihkan sumber. Okey, mudah untuk mengagihkan sumber. Dan sumber. Sumber apa? Apa sumber yang ada dekat dalam organisasi? Contohnya sumber manusia. Sumber tu termasuk juga bahan mentah dia, peralatan dia, kilang, tempat, tu sumber lah. Maknanya dia nak dengan adanya misi dia dapat mudah untuk mengagihkan sumber dia. Okey, mudah mengagihkan sumber. Okey, dalam organisasi. Okey, dalam organisasi. Okay, selain daripada tu, maknanya kalau kata sumber tadi, maknanya dia kata dikatakan sumber tadi dapat digunakan secara berkesan. Okey. Sumber dapat digunakan secara berkesan. Secara berkesan. So, untuk mencapai misi kita tengok pada sumber. Okey. Dan ni lagi satu, menjadi garis panduan. Yang ambil sama pula. Okey, ni pernyataan ringkas. Misi. Satu lagi pernyataan ringkas lah. Okey, pernyataan ringkas. Pernyataan ringkas. Pernyataan ringkas ni berkaitan dengan apa? Pernyataan ringkas untuk capai visi. Okey. Untuk capai visi. Okey. Maknanya nak capai visi tadi, kena ada misi. So, dengan adanya misi kita, baru kita capai visi. Okey. Tu maknanya kita kena ada pernyataan ringkas lah untuk capai visi. Dinamakan misi. Okey. Okey. Dah dapat dah tu. Okey, satu lagi. Satu lagi, objektif. Mana ni? Objektif.
So, objektif nombor 3. So, objektif untuk apa? Objektif untuk apa? Objektif pula untuk selaraskan. Okey, objektif pula untuk selaraskan penyataan visi, penyataan misi dan visi. Okey. Dengan adanya objektif ni kita dapat selaraskan visi dan misi lah. Okey. Dapat selaraskan penyataan visi dan misi. Okey, selain daripada tu maknanya dapat gambarkan sasaran. Dapat menggambarkan sasaran. Dapat menggambarkan sasaran. Okey, sasaran yang ingin dicapai lah. Yang ingin dicapai. Okey, dapat menggambarkan sasaran yang ingin dicapai. Okey, dan akhir sekali memudahkan semua pihak untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Okey. Macam nak cakap untuk memudahkan kefahaman semua pihak. Maknanya semua pihak faham. Semua pihak faham apa yang ingin dicapai. Apa yang ingin dicapai. Okey. Maknanya apa yang nak capai, semua pihak dalam organisasi tu tahu apa yang nak dicapai oleh organisasi. Itu merujuk kepada objektif. Okey. So, habis berkaitan dengan objektif, visi dan juga misi. Okey. So, dapatlah 2, 4, 6 markah. Okey. Bila masuk bawah bab visi, misi dan objektif ni, kamu tengok keyword dia. Tengok keyword dia. Kalau visi, tanda ni. Kalau visi, dia ada jangka masa panjang. Okey, maknanya penetapan sesuatu matlamat tu melebihi 5 tahun ataupun dalam jangka masa panjang. Okey. Kalau misi pula, dia nak menyatakan sesuatu yang ringkas berkaitan visi. Ini keyword dia. Okey. Dan objektif pula maknanya apa yang sasaran yang ingin dicapai. Maknanya kena tahulah, maksudnya semua pihak tahu sasaran yang ingin dicapai. Okey, maknanya sasaran yang ingin dicapai tu apa? Okey. Ataupun boleh difahami dengan menyelaraskan penyataan visi dan misi. Itu objektif lah. Okey. So, itulah secara ringkasnya berkaitan apa yang telah kita belajar hari ini. Okey, berkaitan dengan penetapan visi, misi dan objektif. Jadi, alhamdulillah semua dah dapat Semua dah faham Okey, jadi untuk hari ini itu sahaja dahulu yang kita belajar. Okey. Ada soalan nak tanya tak sebelum kita habiskan kelas kita? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, jadi itu saja untuk hari ini.